الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Fadilah yang Tuan Haji Zainal Azim, al-ikhwah, tuan-tuan imam, datuk-datuk serta seluruh jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Bulan lepas kita baca tajuk jangan ragu dan syak tentang rezeki Allah. Maka disebutkan oleh seorang Nabash. Nabash itu kita pergi cerita dulu, penggali kubur ataupun pencuri kain kafan. Nabash dia dah taubat tuan-tuan, dan dia cerita kepada tuan guru dia hampir 1000 jenazah yang dia curi kain kafan itu terpaling daripada arah kiblat. Tuan-tuan muka mayat berpaling dari arah kiblat. Apa punca dia? Kata Syekh, kerana mereka itu ragu-ragu dan syak pada rezeki Allah. Okey, maka imam kita pun baca tadi solat maghrib, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, Allah nescaya pasti Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur, azab Allah itu sangat pedih. Maka alhamdulillah tuan-tuan, saya dah sebut bulan lepas, benda baik kita dapat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu wirid syukur yang Imam Hasanul Basri ajar. Kalau dapat benda yang kurang ataupun yang biasa-biasa tuan-tuan, dia tetap nikmat, kita cakap alhamdulillahi ala kulli hal. Itu dua bentuk alhamdulillah. Sama ada bi ni'matihi tatimmus salihat ataupun alhamdulillahi ala kulli hal tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah ya, kita ambil sedikit halaman 150. Qala rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kamu sebagai hamba Allah yang dikatakan menuju kepada Allah Ta'ala, sedang kamu lari darinya. Kita bukan lari dari Allah, kita perlu lari menuju kepada Allah. Kan? Allah kata apa? Fafirru ilallah. Larilah kamu pergi kepada Allah, bukan lari jauh daripada Allah. Kan? Jadi kita ni tuan semua hamba, insya-Allah on the way dalam proses suluk untuk wusul kepada Allah. Okey. Tapi tuan-tuan, kenapa kita lari daripada Allah? Patutnya kita lari menuju Allah. Kenapa? Kata Syekh, kata Imam Ibn Athaillah, ini kerana lari itu dia macam-macam bentuk tuan-tuan. Ada dalam bentuk af'al, ahwal dengan himam. Ada bentuk perbuatan kita tu melambangkan kita ni protes, kita lari dari Allah. Ada tuan-tuan perlakuan kita, ahwal kita, keadaan kita tu menampakkan kita ni tak setuju dengan Allah. Dan ada juga tuan-tuan niat, lintasan hati kita, perancangan kita, cita-cita kita juga kadang-kadang nampak ianya sebagai tanda kita tidak bersetuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda tak setuju apa dia? Disebut pada halaman 151. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala, jika sekiranya kamu lalai dalam solat. Okey, ya. Kita lalai dalam solat, maksudnya lalai ini kita terjemah dalam sudut fiqh tak semayang. Okey? Fiqh fawaidul lil musallin. Jangan rukuk kat situ, habiskan. Jangan fawaidul lil musallin. Allahu akbar, ayat tergantung.
Kenapa? Celakalah bagi orang yang solat. Mesti disambung tuan-tuan, alladzina hum an salatihim sahun. Tu as-sahwu, ada sujudus sahwi. Orang yang solatnya ialah lalai. Kalau ikut takrif ulama syariat, lalai solat tu artinya meninggalkan solat. Jadi itu tanda protes lah. Dan kita kena faham tuan-tuan, meninggalkan kefarduan itu merupakan satu jenayah. Meninggalkan kefarduan, melakukan perkara yang terlarang, yang haram itu merupakan satu jenayah. Okey, tuan-tuan, fawailul lil musallin. Tetapi kalau mengikut takrif orang hakikat, ya, antaranya al-Imam al-Khatib asy-Syirbini radhiyallahu an, dia kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang semayang, iaitu siapa? Yang cuai, yang lalai, yang leko. Katanya ialah, kata Imam Khatib, yang semayang awal waktu dia tidak bergembira, dan sembahyang akhir waktu dia tak berduka cita. Ini tanda celaka. Jadi maknanya kita alhamdulillah syukurlah kan, dapat awal waktu, dapat berjemaah, dapat wirid. Kita mesti rasa syukur pada Allah Ta'ala. Ini anugerah nikmat yang Allah tak bagi pada semua orang. Dan kalaulah kita terlewat solat, kita mesti rasa gelisah dan rasa bersalah. Kalau kita punya kehidupan tuan-tuan membiasakan melewatkan solat, patut itu tidak normal. Sembahyang lambat ni tak normal. Sembahyang bersendirian bagi orang lelaki ni tak normal. Kalau kita rasa biasa, ini patut kita rasa bersalah. Itu kalau kita nak baca kecuaian yang dimaksudkan tuan-tuan, orang yang yang disebutkan lalai dalam solat, iaitu melewat-lewatkan solat, ataupun solatnya itu berpaling dari Allah. Apa maksud berpaling dari Allah? Dada dia ke arah kiblat, pandangan dia ke arah kiblat. Sebab tu dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar dia khabar mendongak jangan. Siapa mendongak nanti akan dicabut penglihatan mata dia. Iltifat pun jangan. Iltifat macam ni, kepala pusing kanan, pusing ke kiri tengah semayang. Ini semua perkara-perkara makruh. Kenapa? Kerana dia mengganggu khusyuk kita. Maka kita tak nak solat yang terganggu. Maka tuan-tuan, sebab itu dia kata, apa tanda kita protes kepada Allah Ta'ala? Solatnya lalai, lara ketika puasa Ramadannya pun cincai, ya tuan-tuan. Kemudian disebut apa lagi tuan, ciri-ciri orang yang lalai itu, iaitu dia syak pada lutfullah. Allah itu Al-Latif. Allah itu tuan-tuan Al-Latif. Latif Allah Ta'ala tuan-tuan. Ini tengoklah saya dua ni, apa pengumuman kerajaan negeri PKP ke kita ni, kita tak tahu dengan macam itulah. Diapit oleh Melaka dengan KL Selangor, kita tengah-tengah ni dengar tunggu je lah. Tapi kita bergantung dengan lutfullah. Latif, Allahu latifun bi'ibadih. Latif Allah itu menyelamatkan kita. Walaupun penyakit ni merebak macam mana pun tuan-tuan, Latif. Jangan ragu dengan kelembutan Allah, kemuliaan Allah. Kalau kita tadi solat kita lalai, puasa kita lara, dengan rahmat Allah, kelembutan Allah kita ragu, itu tanda kita ni lari daripada Allah. Tuan. Jadi macam mana jangan lari daripada Allah, kita nak lari kepada Allah. Kita gunakan ayat Quran, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Bahasa Quran tuan, lari. Quran suruh berlari kepada Allah. Kalau dah pencen, dah 70 dah, warga mas, dia tak boleh nak slow-slow dah. Dia mesti cepat, mesti pecut, mesti kejar peluang yang ada. Apa peluang yang terhidang, sapu semua, tapau semua, jangan bagi can. Itu fafirru ilallah. Sebab kalau hari Jumaat Allah sebut apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dengar azan mesti bersegera. Fas'au ila dzikrillah. Segera tinggalkan urusan ke masjid, tinggalkan urusan dunia kita, kerja kita, untuk kita menyempurnakan solat Jumaat. Fas'au. Tuan-tuan, Quran kata dalam masalah taubat, tuan-tuan, Allah sebut wasari'u, bersegera, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu. Bersegera untuk taubat, bersegera untuk solat, lari kepada Allah, fafirru ilallah. Tapi tuan-tuan, dalam bab rezeki
Dalam bab rezeki Allah sebut apa? Tuan-tuan baca malam-malam, siang malam baca suratul Mulk. Nabi dengan sahabat lalu tuan-tuan terpijak satu kemah bercahaya cantik. Rupanya tuan kubur tu, si mati tu yang dalam kubur tu, dia punya amalan dia setiap malam suratul Mulk. Kubur yang torang menerang, cerah, cantik, indah. Dalam suratul Mulk Allah sebut tuan-tuan, dalam masalah rezeki, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Nampak? Dalam masalah rezeki Allah tak suruh berlari, tak suruh berkojar, tak suruh segera, Allah suruh berjalan. Famshu, berjalan. Bermaksud kerja dunia tuan-tuan kita pandai-pandailah adjust, tapi kerja akhirat tak boleh kita tangguh-tangguh. Dalam urusan taubat, dalam urusan solat, jangan leka, jangan lalai. Kita usahakan sebaik mungkin, sesegera mungkin. Okey. Qala ya Syekh Al-Imam Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu an berkata. Okey tuan-tuan ni, ingat nama ni. Imam Abdul Hasan Syadzili ni tokoh besar Maghribi, tapi makamnya di Mesir. Pengasas tarikat Asy-Syadziliyah. Kita yang Ahmadiyah Negeri Sembilan ni semua Syadziliyah asal kita. Usul tarikat Ahmadiyah ialah Syadziliyah. Sanad kita bersambung dengan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ini yang kita nak cerita ni. Tuan-tuan, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, murid dia Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Murid Abdul Abbas Mursi, pengarang kitab kita ni tuan. Pengarang kitab Ibnu Athaillah Sekandari, merupakan khalifah ketiga dalam tarikat Asy-Syadziliyah. Boleh tuan-tuan. Jadi kita nak mengaji tasawuf ni lebih cantik kita bertarikat, senang faham. Ya, terpulang apa tarikat yang kita nak ambil, istikharah, minta Allah tunjuk kita tarikat mana yang sesuai dengan kita tuan-tuan. Baik. Kata Imam Abdul Hasan, aku pernah menetap di sebuah kampung Badui 3 hari tak ada makanan. 3 hari duduk menumpang transit di satu kampung Arab Badui, tak ada orang yang menghantar makanan. Tetapi datang sebahagian orang Kristian, sebahagian Nasrani, lalu berhampiran dengan aku, melihat aku dalam keadaan bertongkat. Ini cerita Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Dalam perkampungan itu tak ada langsung orang nak bagi dia makanan. Dia musafir ni. Ya, memang tanda orang musafir dah kehabisan bekalan makanan. Yang melihat Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ketika itu siapa? Orang Kristian, Nasrani. Dia melihat aku, mereka berkata, ini rahib orang Islam. Rahib ni istilah apa tuan-tuan? Ahli ibadah. Ui, dia ni nampak orang ni memang wali besar ni. Orang Kristian cakap pada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, dia ni wali, qisis, ya, seorang rahib. Apa mereka buat tuan-tuan? Maka orang Kristian tersebut meletakkan makanan di sisiku. Orang Islam tak hapik kat dia. Orang tak kena dia, wali besar, wali kutub Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, tapi orang Kristian yang cam, ini wali ni, hantar makanan. Selepas 3 hari tak ada makanan tuan-tuan, maka letak makanan dan mereka, kumpulan Kristian tadi berlalu pergi. Aku berkata, siapa aku tuan-tuan? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Dia kata apa? Polik betul lah. Bagaimana mungkin aku direzekikan rezeki yang bagi Allah, tapi perantaraan dia makhluk lah. Rezeki kita Allah dah tentukan, tapi perantaraan dia kan berkojo lah. Adalah majikan kita, adalah kebun kita, itu, tapi usaha kita, penentuan rezeki itu di tangan Allah. Okey tuan-tuan. Maka rezeki Allah tentukan di tangan melalui siapa tuan? Musuhnya orang kafir lah. Kristian tu kafir. Dan tidak melalui tangan orang Islam. Maka kata tuan-tuan sekalian, disebutkan qila, dia kata apa tuan-tuan? Bukanlah lelaki yang sebenar mereka yang diberikan rezeki melalui tangan kekasih. Sebaliknya, lelaki yang sebenar, wali yang sebenar, wali tuan-tuan siapa dia? Dia dapat rezeki di tangan musuh. Kan kalau saya lepas kuliah di sana bawa pergi kedai, itu biasalah. Orang masjid, nazir, imam belanja, memanglah. Memang orang Islam. Tapi kalau nak real lagi tuan-tuan, nak tahu kita ni bersih tak bersih, yang bantu kita, yang tolong kita ialah musuh Islam yang tolong kita. Ini penilaian yang dilakukan
pada level, pada maqam para awliya ilahi salihin. Okay, tuan-tuan okey, maka tuan-tuan selesai yang di situ, kita tengok pula macam mana kita nak mendidik jiwa kita. Maka dikatakan nak didik jiwa, wahai lelaki, masuklah akak-akak kat belakang tu yang perempuan, acik-acik kan, jadikan nafsumu sebagai tunggangan. Tuan-tuan, nafsu kita ni kita anggap macam kenderaan kita, dabbah. Macam mana? Ini perumpamaan mengajak kita berfikir. Memang buku ni Imam Ibn Athaillah Sekandari dia memang suka guna bahasa perbandingan. Kan? Nafsu kita tuan, kita buat macam mana? Macam tunggangan, macam kuda, macam kereta kita. Tatkala ia menyimpang dari jalan, pukullah kuda itu, kenderaan itu, supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau GPS kan, apa benda lah tuan-tuan, dah salah jalan, balik kepada jalan yang lurus. Nafsu tu dia dah terlanjur, dah terlajak, maka mesti kita betulkan laluan, dorongan nafsu tu, betulkan balik kepada tujuan asal untuk menuju kepada Allah. Jangan dilayan kesesatan, kesilapan GPS itu guna pasti sesat. Jangan dilayan kesesatan itu. Esok kan masuk sungai tu pantai, ikan puyuh banyak tu. Salah-salah kan aksiden. Sebab apa? Kita membiarkan nafsu itu, tunggangan itu, kita tak kontrol dia. Dia yang kontrol kita. Habis. Ini satu tuan-tuan. Ada bagi contoh kan. Macam tunggangan tuan-tuan. Kalau silap, pukul. Kuda yang kita tunggang itu kalau salah arah, terlampau laju ke, terlampau slow ke, kita yang kontrol kuda itu. Itu umpama dia. Okey. Begitu juga dilakukan terhadap nafsu kamu tadi. Kontrol, kawal. Sama juga kata Syekh, kalau kita punya pakaian kita, dia kata jubah kita, tuan-tuan, kalau jubah kita kotor, baju Melayu kita pakai ni kotor, seluar kita pakai kotor, pelokong kita pakai penuh tek lalat, apa nak buat tuan-tuan? Basuhlah. Nampak? Jadi itu juga hati kita, nafsu kita perlu dicuci sentiasa, taharah. Lagi kata Syekh lagi tuan-tuan, kalau baju kita tadi, jubah kita koyak, takkan biar koyak, jahitlah, tampallah, kata dia kan. Maka dengan demikian, kalau kita tadi kontrol kuda kita, jaga apa tadi kita disebut tadi tuan-tuan, kita jaga jubah kita, jangan dia kotor, jangan dia koyak tuan-tuan, maka itu tanda as-sa'adah, tanda kebahagiaan. Tapi kalau kita biarkan kotor sampai dah tak boleh nak pakai, sampai kalau gendam pun dah tak boleh hilang, itu maknanya kita orang yang tak bijak, orang yang celaka, bukan bahagia. Kita membiarkan kenderaan kita tu jalan je, langgar dinding, langgar tiang, langgar tembok. Siapa yang menanggung kerugian? Kitalah yang tanggung kerugian ni tuan. Itu perumpamaan ciri orang yang bahagia. Kata Syekh lagi rahimahullahu ta'ala, jangan jadi seperti seorang yang janggut dah putih. Saya belum start, selamatlah ya. Tak ada selamat sama kita ni tuan-tuan. Ada 3-4 lah janggut ke, apa uban ke, kira putih dah tu. Semua kita ni tuan-tuan. Okey? Jangan jadi, kata Syekh, janggut dah putih, memutih, rambut dah habis berubat, tapi duduk, belum lagi mahu duduk bersama Allah. Nampak tak? Belum lagi mahu duduk bermuhasabah. Hatinya tu belum melekat dengan Allah. Maksudnya hatinya tak nak lagi, belum lagi nak ke masjid, hatinya belum lagi nak berzikir, hatinya belum lagi. Ini masalah lah. Ini nasihat khusus untuk orang orang yang telah berumur tuan-tuan. Perlu muhasabah dirinya. Okey, perlu semak dirinya tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, terus halaman 153 tu, Bapak Menteri kita ni sebut pada takrif nota kaki, Sahibus Samahah Dr. Zul ada sebutkan nota kaki tu apa muhasabah dari sudut pandangan pakar psikologi. Muhasabah itu tuan-tuan apa dia? Dia kata perengan 2 bawah nota kaki. Orang psikologi kata orang yang muhasabah ni tuan-tuan, dia ni jiwa yang celik, jiwa yang hidup, yang boleh berinteraksi. Jiwa yang hidup ni apa? Kan? Hidup ni maknanya dia copek terasa.
ini betul, ini salah. Dia terpanggil beramal, teruja untuk beramal. Itu maksudnya jiwa yang hidup. Kenapa puncanya jiwa boleh hidup? Kena banyak muhasabah. Jadi muhasabah lah, masing-masing tengok balik apa amalan kita ni. Dah 2021 kuliah 5 kali je setahun Covid. Ini 2021 kita pun tuan-tuan serahkan kepada Allah. Tetapi kita mesti tuan-tuan kena muhasabah. Dalam konteks tuan-tuan, ada satu cerita saya nak bacakan di sini, kisah Imam Junaid. Imam Junaid tadi Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili ni dia dah kemudian lebih senior lagi Imam Junaid Baghdadi. Dia mazhab Syafi'i, fiqh dia. Tuan-tuan, Imam Junaid Al-Baghdadi fiqhnya mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, dia antara orang yang banyak solat. Tokeh besar, ada kedai di Baghdad. Imam Junaid sembahyang sehari di kedainya 400 rakaat. Kita nak sembahyang kat kedai 4 rakaat pun tak terdaya, tuan-tuan. Dia sembahyang di kedai dia 400 rakaat. Imam Junaidul Baghdadi. Dia ada cerita yang panjang, banyak tentang cerita Imam Junaid ni. Cuma saya nak sebutkan di sini. Dia kata apa? Satu malam aku bangun macam biasa, aku wirid, baca wirid, zikir. Ya, tapi aku rasa malam tu tak khusyuk. Tak ada rasa kemanisan dalam berzikir. Tak ada rasa seronok dalam bermunajat pada malam itu. Apa masalah? Tuan-tuan nampak tak? Wali kalau dia berzikir tak khusyuk, dia akan marah diri dia, dia akan salahkan dirinya, dia muhasabah macam itu. Itu sembahyang tak khusyuk pun rasa tak bersalah, relax gitu kan. Dia lain tuan-tuan. Maka aku rasa hairan, kata beliau. Maka dahlah tu, dah tak boleh berzikir, tak khusyuk. Dia tinggalkan sejadah dia, tinggalkan tasbih dia, kembali untuk tidur. Tidur pun tak boleh. Kita kalau tidur memang ngam lah kan. Tidur pun tak nyenyak tuan-tuan. Ya, aku nak tidur tak boleh. Tak boleh tidur, duduk. Duduk pun tak senang. Ni serba salah. Serba tak kono tuan-tuan. Aku buka pintu rumah. Kata Imam Junaid. Ini saya cerita tentang Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu. Aku buka pintu, tiba-tiba depan rumah aku ada seorang lelaki multafun fi aba'atin matruh ala tariq. Seorang lelaki tuan, kita kata aba'ah ni macam selendang, dia bersulubung macam. Seorang lelaki depan rumah Imam Junaid. Dia pun tanya lelaki tu, "Ji, kampung Bayu kau? Daripada mana? Pantai Mas." Imam Junaid tanya orang yang berada di hadapan rumah beliau. Ni tengah malam ni. Zikir tak khusyuk, tidur tak boleh, duduk tak senang, buka pintu ada orang depan rumah sedang bersulubung tadi. Tuan-tuan Jadi cerita dia apa? Ya, dia kata, ya, setelah lelaki dia di hadapan halaman rumah aku tu menyedari, aku membuka pintu dan melihat kepadanya. Ya, rafa'a ra'sahu, lelaki itu pun mendongakkan kepalanya, ya, dan dia panggil aku, "Ya Abul Qasim, ila sa'ah." Wahai Abul Qasim ni, iaitu Imam Junaid tadi. Imam Junaid, kenapa tak teruskan semayang? Tuan-tuan, padahal mereka ni tak kenal ni. Ya, orang lelaki yang berada di hadapan rumah Imam Junaid tuan tak pernah bertemu pun tuan-tuan. Imam Junaid pun tak kenal siapa orang tersebut. Ya, tuan, ya, kenapa datang rumah saya tengah-tengah malam, duduk depan rumah? Ya, tak, kata si lelaki tersebut tuan-tuan, saya datang untuk bertanya soalan kerana Allah telah menggerakkan hati saya untuk bertemu dengan tuan. Lelaki ini digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari bertemu Imam Junaid di tengah malam tersebut. Tuan-tuan, janganlah tengah malam nak sign borang nikah ko. Tak payahlah, tunggulah esok kan. Ini cerita ni gerakan hatinya ingin merujuk sesuatu kepada Imam Junaidul Baghdadi radhiyallahu anhu. Okey, apa hajat tuan datang rumah saya malam-malam ni? Maka soalan dia, bilakah ubat dan penyakit itu menjadi, saya ulang tuan, bilakah penyakit itu akan bertukar menjadi penawar? Soalan dia apa dia? Pakcik yang depan rumah tadi tu, yang bersulubung tadi, datang tengah malam bertanya soalan, bilakah penyakit hati itu boleh bertukar menjadi penawar? Maka jawapan dia tuan-tuan, kata Imam Junaid,
idza khalafat hawaha, iaitu apabila nafsu itu tidak dituruti. Kan berkaitan tadi kan, jangan menurut kehendak nafsu. Kalau nafsu tidak diikuti tuan, segala penyakit akan bertukar menjadi penawar. Tuan-tuan, maka kata si lelaki ni, kata pakcik yang datang ni tuan, kau dengar baik-baik. Wahai nafsu, kau dengar baik-baik. Dia cakap kat diri dia lah. Dah 7 kali dan nasihatkan kau jangan, dan tak akan dengar cakap kau. Dan dah 7 kali nasihatkan, nafsu ni tak boleh diikut. Dia bercakap pada dirinya sendiri. Pakcik yang di hadapan rumah Imam Junaid, tuan-tuan. Okey, selesai nasihat, dia pun berlalu pergi. Imam Junaid selepas itu mencari orang tersebut di kota Baghdad dan tidak menemuinya lagi. Tak temu tu mungkin orang tu orang luar ataupun dah meninggal, wallahu alam bisawab. Tapi ceritanya tuan-tuan, iaitu kaitan tentang jangan menurut hawa nafsu, dan itulah nasihat Imam Junaid radhiyallahu an kepada pakcik yang datang minta nasihat tersebut. Okey tuan-tuan, selesai. Kita ambil 153 sikit. Qala al-Imam Makinuddin Al-Asmar. Saya setahun lah, tahun lepas, bulan 2 tahun lepas saya pergi Mesir, saya ziarah makam beliau, Imam Makinuddin bin Asmar, wali kutub 7 wali abdal, 7 wali abdal Mesir tuan-tuan. Ini dia Imam Makinuddin Al-Asmar. Saya siapa pergi Mesir esok pergi Iskandariah. Iskandariah ni kota peranginan macam kita kat PD lah. Iskandariah tuan, makam beliau di Iskandariah. Imam Makinuddin Al-Asmar tuan-tuan, banyak karamah dia. Dia seorang qari, seorang syekh tuan-tuan, dan makamnya dimakamkan satu masjid dengan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Makinuddin Al-Asmar tuan-tuan, dia kata apa? Pada permulaan hidupku, aku sentiasa bermuhasabah. Okey, jadi kena muhasabah. Maksudnya apa muhasabah? Kita koreksi diri kita. Kita ceklah. Kemampuan mungkin semakin berkurang, tuan-tuan, usia semakin berkurang. Dan kita dah baca awal dulu tuan-tuan, umur kita yang sebenar macam mana nak kira? Bukan kira IC tahun 23 ko, tahun 33 ko, 43 ko, 53 ko. Bukan kira IC. Umur kita yang sebenar ialah umur di mana kita bermula mengenal Allah. Itu baru kira umur. Okey, tuan-tuan, umur kita yang sebenar macam mana nak kira? Bukan kata Wan, umur Wan 73 tu kan? Bukan. 73 tu bukan angka sebenar. Angka sebenar kita punya umur ialah bila bermula kita menyembah Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah dengan maksud yang sebenar. Itu baru kira umur yang sebenar, tuan-tuan. Kalau 10 tahun lah pakai. 60 tahun tu tak pakai, sebab kita sia-siakan umur kita, usia kita kan. Tuan-tuan muhasabah. Maka ketika menjelang senja, kata Imam Makinuddin Al-Asmar, waktu maghrib, dia kata apa? Hari ini aku cakap cenya-cenya. Aku cek-cek balik, dia tulis, wah hari ini aku dah cakap 3 perkataan. Hari ini aku dah cakap 4 patah perkataan. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia orang kira tu, perkataan yang dikira yang sia-sia tu dia akan elakkan. WhatsApp yang sia-sia tu dia akan elakkan. Bergurau-gurau cakap yang tak kena mono, yang tak sesuai tu dielakkan. Ini standard muhasabah yang tinggi. Siapa sahabat Nabi tuan-tuan yang sanggup kemam batu supaya dia tak bercakap? Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, dia akan ambil beberapa biji batu tuan-tuan, masuk dalam mulut supaya dia tak nak bercakap benda yang tak perlu. Dia kata hadzal ladzi awradanil mawarid, lidah ni sok banyak masalah. Ini sistem muhasabah tuan-tuan, para sahabat, para tabi'in. Imam Rubai' bin Khuthaim tuan-tuan, dia memang, saya cek sekejap tadi dalam hadis kat atas kita ni, man takallama bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Saya ingat yang sebelah sini kanan saya ni tuan-tuan, ada satu hadis kan, cakap benda yang sisio dalam masjid, benda-benda yang merapu, benda yang mengkeji, mencaci, benda ni tak sepatutlah kan. Dia kata apa? Dihapuskan amalannya 40 tahun. Tapi tanya khabar, tanya apa khabar, apa cerita baik, tu tak apa.
tuan-tuan, itu dimaafkan. Walaupun itu perkara dunia, sebab kita pun duduk kat dunia. Boleh. Tanya Haji Azhari, bila pilihan raya? Dia jawab, tu boleh. Sikit-sikit macam tu. Tapi jangan sampai caci maki peribadi, tu tak boleh. Faham tuan-tuan? Atas tu ada tulis. Imam Rabi' bin Khusaim tuan-tuan 20 tahun tak bercakap tentang urusan dunia. Waktu pagi dia, subuh dia kata apa? Dia akan ambil dakwat, ambil pen, ambil kertas. Dia akan tulis apa perkataan yang disebut. Sebab tu zaman sahabat dulu tuan, mereka boleh bilang bukan hari, minggu. Jumaatnya sampai Jumaat depan dia boleh kira. Minggu ni aku cakap banyak lah. Berapa patah perkataan? 20 tu tuan-tuan. Kita bercakap antara qomat dengan takbir imam, kita banyak tu dah kita bercakap. 20 patah perkataan tuan-tuan, kita bercakap masa wuduk pun kita bercakap. 20 patah perkataan tu dalam sos pun kita bercakap. Kita ni memang banyak bercakap. Sahabat tuan-tuan, orang-orang soleh dulu, orang alim dulu, para wali dulu tuan, seminggu tu dia boleh kira berapa patah perkataan. Maknanya mereka memang sentiasa bermuhasabah, mengurangkan seboleh mungkin perkataan-perkataan dunia dia tuan-tuan. Boleh? Ya. Ini nasihat Al-Imam Makinuddin Al-Asmar yang saya sebut tadi, wali di zaman itu. Yang saya sebut tuan-tuan, beliau ni dikatakan setiap tahun bertemu Lailatul Qadar. Syekhul Qura, kojo dia apa? Tukang jahit. Lelaki tukang jahit, mengambil upah jahit. Imam Makinuddin Al-Asmar tuan-tuan radhiyallahu an. Jadi proses muhasabah dia apa tadi? Mengurangkan percakapan yang tidak perlu. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Baik. Satu ketika seorang syekh yang telah mencecah usia 90 tahun duduk dengan Imam Makinuddin Al-Asmar. Tuan-tuan ada orang tua. Sini lah 90, bayar tun lah 90 lebih. Jadi orang tua tu mengadu dekat Syekh Makinuddin. Tuan guru, saya ni nak beritahu lah, saya ni banyak dosa lah. Ini bagus tuan-tuan, kalau kita sedar kita silap, kita jangan kata Tuan Guru saya banyak pahala, janganlah kayak itu kan. Kita cakaplah kita banyak kelemahan, kelekaan, itu lagi bagus daripada kita mengaku kita orang baik. Jadi dia mengadu dekat Tok Guru ni kepada Imam Makinuddin Asmar ni, Tuan saya ni banyak dosa. Maka apa kata Syekh tersebut? Syekh Makinuddin Al-Asmar kata, ya begitu ke? Bab dosa ni saya tak nak campur lah. Ni Tuan dengan Allah. Tuan kena istighfar. Tuan tak payah mengadu dengan saya dah. Benda tu Tuan mengadu dengan Allah Ta'ala, minta ampun, berdoa kepada Allah. Tapi saya ni, kata Imam Makinuddin Al-Asmar, saya tak adalah melakukan dosa. Saya cuba mengelak sebaik mungkin, semampu mungkin untuk terjebak dalam melakukan dosa dan maksiat. Ini pengakuan beliau tuan-tuan. Sikit lagi. Qala, tuan-tuan sekalian, lid dunya abna'un wa lil akhirati abna'. Okey. Dunia ni tuan-tuan ada pengikut dia. Akhirat juga ada pengikut dia. Boleh tuan-tuan? Ada ciri. Gambaran ahli dunia ada tanda-tanda dia. Gambaran ahli akhirat ada tanda-tanda dia. Maknanya apa? Ada ciri-ciri ahli syurga dan sebaliknya, na'udzubillah min zalik, ada tanda-tanda ahli neraka. Okey, kita baca sikit tuan-tuan. Ya. Maka disebutnya dekat sini dikata apa? Bahawa di dunia ini tidak sunyi dengan anak. Tuan-tuan, saya rasa salah, terjemahan ni salah. Minta maaf terjemahan ini salah. Tuan-tuan, dia nak sebut kat sini dalam teks Arab yang saya baca ni, okey, ada orang yang mabuk dunia. Itu ayat yang saya nak ringkaskan. Ya. Yang bergantung tu betul. Bergantung dengan mereka tu bukan anak, dunia. Anak tu sebagian dunia, harta tu dunia, pangkat dunia. Kalau benda semua yang melalaikan kita itu dunia yang merosakkan kita lah. Tapi kalau nikmat tadi tu, pangkat, kuasa, tahta, rezeki semua tu kita manfaatkan untuk akhirat, itu rezeki kita menjadi orang akhirat. Boleh tuan-tuan Dunia ini tuan-tuan ada penggemarnya. Cuma macam tu kita terjemah. Bergantung dengan dunia tuan-tuan, dan dia hanya tuan-tuan rasa cukup dengan dunia. Nampak? Dan hidup dunia je lah. Kalau yang memikir begitu, orang kafir lah. Kalau macam tu macam kobau, macam kambing, mati jadi tanah. Kita mati tak jadi macam tu doh. Kita esok kena hisap, ya kan tuan-tuan kan? Saya habiskan sikit lagi ni. Okey, itu ahli dunia.
Dia hanya bergantung dengan dunia, settle dia dunia. Kalau ada untung dunia, dan pergi. Kalau tak ada untung, dia tak datang. Solat jemaah dapat apa? Kalau dalam bawah sejadah kita ni ada 27 rial ke sekali semayang, saya datang. Tapi setakat ni mana ada dapat duit pergi masjid? Tak ada. Bulan lepas ada tahlil tu lah, makan sikit. Malam ni tak ada tahlil, tak ada makan, dia tak datang. Kalau dia baca dunia, tuan-tuan. Tetapi ada juga orang yang tuan-tuan ahli akhirat. Mudah-mudahan kita insya-Allah semua ahli akhirat, kan? Ahli akhirat macam mana tuan-tuan? Dia bersandar, bergantung kepada akhirat. Dunia yang kekal abadi tuan-tuan, alam yang kekal abadi, alam akhirat. Tuan-tuan dia bersandar dengan akhirat, dan dia tuan-tuan cukup dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Kerehatan yang sebenar ialah di akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa menjadi ahli akhirat, bukan menjadi abna, anak-anak dunia yang leka, yang lalai daripada perintah Allah taala. Insya-Allah kalau tak Covid bulan depan sambung insya-Allah. Ya, terima kasih tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Dah siap 45% lah bangunan saya tu, insya-Allah bulan 4 boleh siap lah mudah-mudahan. Mahat Hafiz tu tuan-tuan doakan. Terima kasih. Kalau ada iklan tolong viralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita pada malam ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, anggota masjid Karya Kampung